Baik, program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK telah dilancarkan sejak tahun lepas dan sehingga kini beberapa pusat pemberian vaksin atau PPV dijadualkan akan ditutup kerana telah mencapai sasaran dos pemberian vaksin. Dan salah satu pusat pemberian vaksin yang mega yang diwujudkan bagi memastikan kelancaran PPV ataupun program PIK ini adalah di PPV Stadium Nasional Bukit Jalil dan juga Axiata Arena. Dan saya nak terus bercakap dengan pengurusnya, Dr. Nur Hasanah Mardian Muhammad Noor. Selamat petang, Doktor. Pertama sekali, tahniah atas pemberian vaksin 1 juta di Stadium Nasional Bukit Jalil dan juga Axiata Arena. Tetapi, Doktor, apa yang sebenarnya kita boleh belajar dari pelaksanaan PIK, terutamanya sekali di dua lokasi ini? Selamat petang, Hakim. Terima kasih di atas ucapan sebentar tadi. Okey. Pengoperasian PPV Mega Stadium Nasional Bukit Jalil dan juga Axiata Arena telah memberi liputan jumlah vaksinasi yang tinggi untuk Kuala Lumpur, di mana kalau Stadium Nasional Bukit Jalil kita telah memberi kapasiti sebanyak 15,000 dos sehari dan juga untuk Axiata Arena kita memberi jumlah dos 8,000 sehari, di mana pencapaian 1 juta dos hari ini adalah hasil usaha sama dan juga kerja keras pelbagai pihak, terutamanya kerjasama di antara kementerian dan juga agensi KKM, MUSTI, Jabatan Kesihatan Kuala Lumpur, Jabatan Kesihatan Negeri Kuala Lumpur dan juga Protect Health Corporation Sedia Berhad sendiri sebagai pengendali pengamal perubatan swasta, dan juga sumbangan daripada ATM dan juga sukarelawan seperti MAS, Asia dan juga pihak ISRO sendiri. Jadi selain kedua-dua lokasi ini memberi vaksinasi secara temujanji, kita juga menjalankan program walk-in terutamanya bagi Stadium Nasional Bukit Jalil daripada 9 hingga 22 September 2021 kita telah menjalankan program vaksinasi walk-in di Stadium Bukit Jalil, di mana kita telah berjaya memvaksin sebanyak 14,000 dos sehari, di mana ini menjadi pelengkap kepada program IKAS dan juga membantu lebih ramai bukan warga negara untuk menerima vaksin dan mempercepatkan pembukaan sektor ekonomi. Bagi Axiata Arena pula kita khususkan kepada program walk-in untuk warga negara. Jadi sehingga 15 September 2021 program PICK telah berjaya memberi dos vaksinasi sebanyak 39,234,000 dos vaksin di Malaysia, di mana daripada jumlah ini 53% disumbang oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan selebihnya 47% disumbang oleh Protect Health sendiri melalui pengamal perubatan swasta dan juga NGO. Jadi ini menunjukkan bahawa penglibatan Protect Health melalui pengamal perubatan swasta dan juga NGO menjadi pelengkap dan juga sokongan kepada kerajaan dalam usaha mencapai kadar vaksinasi yang dirancangkan. Doktor, boleh perincikan bagaimana Protect Health dan juga penglibatan pengamal perubatan swasta di PPV Bukit Jalil dan juga Axiata ini menyumbang dan menjayakan program PIK? Okey, bagi kedua-dua lokasi ini, untuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur di bawah seliaan Protect Health Corporation sahaja, kita telah menyumbang sebanyak 88% daripada jumlah vaksinasi di KL dan jika gabungkan KL dan Selangor, kita telah menyumbang sebanyak 79% jumlah vaksinasi di KL Selangor. Jadi kelancaran operasi PICK di SMBJ dan Axiata Arena ini takkan berjaya tanpa pelibatan utama 5 pengamal perubatan swasta di kedua-dua lokasi ini. Jadi berdasarkan pemilihan pengamal perubatan swasta ini oleh Protect Health adalah berdasarkan daripada keinginan mereka untuk menyertai dan juga kesediaan mereka untuk menyediakan kaki tangan secukupnya untuk operasi PICK dan juga berdasarkan kredibiliti dan juga prestasi mereka dalam menjalankan program kesihatan sebelum ini. Dari segi Protect Health pula, kita untuk memastikan pengamal perubatan swasta ini menjalankan kerja dan juga memberikan khidmat mutu yang berkualiti, kita menyediakan latihan secara berkala dengan kerjasama daripada KKM, pasukan MASSejahtera dan juga bahagian farmasi KKM juga. Dan pada masa yang sama kita juga mempunyai pasukan internal audit untuk melakukan pemantauan dan juga audit dalaman dengan bantuan KKM untuk memastikan proses kerja yang dijalankan adalah betul dan juga berkualiti.
Doktor, adakah pihak doktor bercadang untuk mengurangkan kapasiti di Stadium Nasional Bukit Jalil dan di kedua-dua PPV ini dalam masa terdekat? Okey, bagi keputusan pengurangan kapasiti adalah berdasarkan keputusan perbincangan pelbagai pihak. Buat masa ini, kalau berdasarkan kadar vaksinasi populasi dewasa yang telah dicapai, PPV Bukit Jalil dan juga Axiata Arena dirancang akan berakhir awal Oktober ini, tetapi ini semua bergantung kepada ketetapan yang akan di-announce oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan lah. Buat masa ini kita masih meneruskan dengan kapasiti yang sama dan operasi akan tetap diteruskan berdasarkan apa jua keputusan yang akan ditetapkan lah. Doktor, kita serba maklum bahawa program imunisasi COVID-19 kebangsaan remaja ataupun PIK remaja diwujudkan dan juga CITFA diwujudkan untuk pemberian vaksin kepada mereka yang berumur 12 tahun hingga ke 17 tahun dan keutamaan diberikan kepada mereka yang berumur 16 dan 17 tahun untuk menghadapi peperiksaan ataupun mereka yang mengalami komorbid. Bagaimana persediaan untuk program vaksinasi remaja yang bakal dilancarkan Isnin nanti? Okey. Bagi program vaksinasi remaja, di pihak kami, pihak Protect Health, kami di dalam fasa menggerakkan dan juga membuat penilaian terakhir pemilihan pengamal perubatan swasta yang akan terlibat dalam program vaksinasi remaja ini. Tetapi sama ada program ini akan dijalankan sama ada di sekolah ataupun institusi pendidikan ataupun dijalankan di fasiliti pengamal perubatan swasta sendiri ataupun akan terlibat juga PPV awam dan juga integrasi. Ini kita kena tunggu announcement daripada Yang Berhormat Menteri Kesihatan lah untuk perancangan selanjutnya. Tapi bagi kami di Protect Health, kami akan sentiasa bersedia untuk menyumbang dan terus menyokong apa jua yang dimandatkan oleh kerajaan kepada Protect Health dan kami akan memastikan matlamat utama vaksinasi tercapai.